Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada dan juga selamat sejahtera kepada semua anak-anak murid cikgu tingkatan 5. Hari ini cikgu akan sambung untuk subtajuk seterusnya iaitu ciri-ciri negara yang berdaulat. Okey, untuk tajuk bab 1 ini antara ciri-ciri negara yang berdaulat, kita tahu bahawa negara kita mempunyai ciri yang sangat efisien sebagai identitinya. Ciri negara berdaulat adalah seperti pemerintahan, mempunyai sempadan, mempunyai perundangan dan mempunyai rakyat yang menjadikan negara kita sebagai sebuah negara bebas dan berdaulat. Baik, cikgu akan terangkan satu persatu. Okey, antaranya adalah mempunyai pemerintahan. Baik, ciri negara yang berdaulat tentang pemerintahan. Okey, pemerintahan itu maksudnya berkenaan dengan sebuah negara yang mempunyai kestabilan politik, keamanan pertahanan dan juga ekonomi. Okey, pemerintahan ini dijalankan secara teratur. Malaysia sebagai sebuah negara persekutuan yang mengamalkan sistem raja berperlembagaan dan demokrasi berparlimen. Ketua utama negara ialah Yang di-Pertuan Agong, manakala ketua kerajaan ialah Perdana Menteri dan dibantu oleh Jemaah Menteri. Okey, maksudnya mempunyai pemerintahan ini, negara kita ditadbir oleh seorang YDPA, dibantu oleh kedua tertinggi iaitu Perdana Menteri, dan Perdana Menteri itu dibantu oleh Jemaah Menteri. Jadi bila ada 3 tonggak pemerintahan ini, okey, secara tak langsung negara kita akan menjadi sebuah negara yang kuat dari segi perundangan, dari segi kestabilan ekonomi, dari segi pertahanan dan sebagainya. Okey. Yang seterusnya, ciri negara yang berdaulat ialah mempunyai sempadan. Okey, sempadan merupakan garis pemisah antara negeri atau negara. Malaysia merupakan sebuah negara yang berkongsi sempadan darat, air dan udara dengan negara jiran kita seperti Singapura, Thailand dan juga Indonesia, Brunei serta Filipina. Okey, sempadan Malaysia diakui oleh masyarakat antarabangsa, khasnya PBB. PBB ialah Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu, dan penetapan sempadan memudahkan urusan pentadbiran, pemerintahan, pertahanan dan pembangunan ekonomi negara kita. Okey, kalau kamu lihat peta Malaysia, merupakan sebuah negara yang bersempadan dengan Thailand, Singapura serta Indonesia. Jadi sempadan tu sangat penting, untuk memisahkan negara kita dengan negara-negara lain. Yang sempadan lah. Okay, jadi kamu dah tingkatan 5 ni, saya harap kamu tahulah sempadan-sempadan negara kita. Jangan saya tanya nanti kamu tak tahu. Okey, kalau di selatan kita bersempadan dengan siapa, kamu cakap kita sempadan dengan Thailand. Salah, kita sempadan dengan Singapura. Okey, kena ingat Indonesia, Singapura serta Thailand. Okey, seterusnya, ciri negara yang berdaulat adalah kita mempunyai perundangan. Okey, perundangan ni merupakan asas yang sangat penting dalam sesebuah negara. Mana-mana negara di dunia mesti ada sistem perundangan. Okey, secara logiknya perundangan dalam sesebuah negara itu perlu dititikberatkan untuk menjamin sebuah negara itu aman, makmur, harmoni, tak mudah dimasuki oleh kuasa asing, tak mudah diceroboh oleh penceroboh dan sebagainya. So undang-undang itu sangat penting untuk sebuah negara. Okey, sistem perundangan penting untuk memelihara kesejahteraan, menjamin keadilan dan melindungi rakyat. Okey, dalam sebuah negara, secara kamu imagine kalau sebuah negara tak ada perundangan, akan berlaku banyak jenayah. Okey, jenayah, berlaku kerosakan dan sebagainya. Jadi undang-undang inilah dia mendisiplinkan rakyat. Okey, dan asas kepada sistem perundangan negara kita berpandukan Perlembagaan Persekutuan. Okey, Parlimen bertanggungjawab menggubal dan menentukan sistem perundangan negara kita. Okey, jadi setiap negara ini perlu ada sistem perundangan yang sangat kuat. Okey, supaya kamu lihat macam Malaysia berbanding dengan negara-negara lain di dunia, Malaysia merupakan sebuah negara yang mempunyai sistem perundangan yang sangat kukuh. Okey, kamu tengok jenayah. Kita memang ada jenayah, tapi jenayah kita terkawal. Berbanding dengan negara-negara lain, berlaku peperangan, berlaku kecurian, berlaku perompakan besar-besaran dan sebagainya, tapi di Malaysia kita masih boleh kontrol lagi benda tu semua. So, sebab apa? Sebab kita mempunyai sistem perundangan yang sangat kukuh, yang sangat kuat. Okey.
Dan seterusnya kita mempunyai rakyat. Ciri negara yang berdaulat seterusnya ialah rakyat. Kita mempunyai rakyat. Okay, rakyat merupakan penduduk di sesebuah negara. Okey, contohlah kalau kita nak buat negara tapi kita tak ada rakyat, so kita tak boleh panggil negara. Okey, rakyat mesti ada dalam sesebuah negara. Sebuah negara itu mesti maksudnya berfungsi sebab ada rakyat. Okey, rakyat terikat kepada undang-undang dan peraturan yang dikuatkuasakan oleh pemerintah. Okey, rakyat negara ini terdiri daripada pelbagai kaum, agama dan juga adat resam. Okey, kalau contoh di Malaysia, kita terdiri daripada orang Melayu, orang Cina, orang India dan juga masyarakat minoriti. Okey. Mereka mempunyai pelbagai adat resam. Okey, contoh orang Melayu, kamu tahu adat resam kita apa. Kalau orang Cina, kamu tahu juga adat resam mereka apa, serta orang India, dan mereka disatukan melalui satu bahasa dan kebudayaan. Okey, rukun negara serta identiti nasional yang sama. Okey, mengikut Perlembagaan 152. Okey, mana-mana bangsa mesti mengakui bahawa bahasa Melayu adalah bahasa kebangsaan kita. Okey, selain itu agama Islam juga agama rasmi Malaysia. Tak kisah kita boleh bercakap dalam pelbagai bahasa, tapi secara rasminya mengikut perlembagaan bahasa Melayu dan juga agama Islam merupakan agama rasmi. Okey, itu tadi berkenaan dengan ciri-ciri negara yang berdaulat. Okey, kalau keluar dalam soalan AC, apakah sebenarnya pengajaran yang kita dapat daripada ciri-ciri negara berdaulat ini? Kita dapat lihat bahawa pengajarannya kita dapat mempunyai kita dapat berikan ataupun melabelkan Malaysia ini sebagai sebuah negara yang beridentiti, yang unik. Okey, kita perlu memahami betapa pentingnya menjiwai dan mempertahankan identiti negara agar negara luar menghormati kedaulatan Malaysia. Okey, sejak kita merdeka daripada 1957 hinggalah tahun 2021, kita dapat lihat betapa pemerintah luar menghormati Malaysia. Kenapa? Sebab Malaysia ni mempunyai identiti yang sangat unik. Okey, unik kenapa? Okey, kenapa sebab kita mengamalkan ataupun kita buat ciri-ciri negara yang berdaulat itu. Baik, Cikgu berhenti sampai sini dulu. Saya nak kamu fahamkan ataupun kamu dengar video cikgu ini, kamu selak buku teks online, kamu fahamkan. Nanti next video cikgu akan bagi soalan supaya bab 1 ini kamu boleh faham. Okey, sehingga kita jumpa lagi untuk subtajuk seterusnya, dan saya harap kamu buat revision sikit. Nanti cikgu akan bagi nota. Okey, dan kita akan sambung kepada kepentingan mewujudkan negara berdaulat. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan jumpa lagi.